Okey, itu saja. Okey, baik. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha, sahabat saya, Cik Nurizwan bin Yusof, penolong PPD Unit Pentaksiran dan Peperiksaan. Yang dihormati rakan-rakan KPPU dan assessor, Ketua Pentaksir Pusat Ujian untuk ujian bertutur Bahasa Melayu, assessor 1 untuk ujian bertutur Bahasa Inggeris. Baik, pagi ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat kita berkumpul di media alam maya ni untuk kita melaksanakan satu kerja buat untuk melancarkan perjalanan peperiksaan SPM 2021. Baik, untuk pertama kalinya ujian bertutur diperkenalkan pada tahun ini untuk kohort SPM 2021. Jadi kita dekat sini bukan kita saja, seluruh negara tak ada pengalaman lagi untuk melaksanakan ujian bertutur untuk calon-calon SPM. Jadi saya rasa penting taklimat ini untuk disampaikan kepada petugas-petugas yang akan melaksanakan tugas dalam ujian bertutur Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Izinkan saya teruskan untuk slide ini. Baik, pengoperasian ujian bertutur dan ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM 2021. Ini slide ni memang saya tak ubah. Ini slide asal daripada lembaga peperiksaan yang mesyuarat pengurusan peperiksaan tahun 2021 bersama SPP JPN 28 hingga 30 Disember. Baik, ini dia tarikh-tarikh ujian. Saya rasa rakan-rakan semua dah maklum. Tarikh ujian bertutur dan mendengar. Kita biarkan dahulu ujian mendengar. Sebab rakan-rakan kena fokus pada ujian bertutur. Iaitu ujian bertutur Bahasa Melayu akan bermula satu negara serentak pada 8 hari bulan 2 sehingga 10 hari bulan 2. 8 hari bulan 2 kita akan bermula untuk ujian bertutur Bahasa Melayu. Dan diikuti seterusnya ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 22 hingga 24 Februari. Jadi untuk ujian bertutur Bahasa Melayu 8 Februari yang akan bertugas adalah KPPU, Pentaksir 2 dan pengawas bilik kuarantin. Yang list nama yang saya keluarkan pada SU tu, itulah nama yang akan bertugas. Cuma belum ditentukan di mana tempat rakan-rakan untuk bertugas. Nanti dah final, barulah saya akan keluarkan satu senarai nama di mana rakan-rakan akan bertugas untuk ujian bertutur Bahasa Melayu dan ujian bertutur Bahasa Inggeris. Baik, saya teruskan. Okey, pengurusan keselamatan kertas peperiksaan ujian bertutur. KPPU atau assessor hadir ke bilik kebal untuk mengambil semua sampul bungkusan kertas peperiksaan pada hari pertama ujian bertutur. Okey, kat sini KPPU dan assessor satu pusat hanya seorang saja. Dan saya akan tentukan KPPU dan assessor yang mana untuk mengambil kertas, pusat mana yang akan mengambil kertas soalan di bilik kebal. Bermakna KPPU ni, Ketua Pentaksir Pusat Ujian dia ada seorang. Dalam satu pusat, sebagai contoh, dalam satu pusat ada 3 stesen atau 4 stesen.
Untuk bahasa Melayu atau bahasa Inggeris 4 stesen. Jadi seorang sahaja KPPU pergi mengambil kertas soalan, kertas peperiksaan di bilik kebal bersama seorang pengiring. Seorang pengiring tu nanti rakan-rakanlah yang tentukan, ambil daripada pengawas bilik kuarantin. Okay, tak apa, nanti kita tengok slide-slide yang akan datang. Okey. KPPU atau assessor hendaklah menyimpan karung keselamatan yang mengandungi buku soalan ujian bagi sidang berikutnya dalam hari peperiksaan yang sama di dalam almari besi berkunci di dalam bilik ujian. KPPU atau assessor hendaklah menyimpan karung keselamatan yang mengandungi buku soalan ujian bagi hari berikutnya sekiranya ada di dalam almari besi berkunci di dalam bilik pengetu. Okey. Kesimpulannya, slide ni, rakan-rakan akan ambil soalan atau buku soalan bagi hari yang berikutnya pada hari yang pertama. 8 hari bulan tu rakan-rakan pergi pagi seawal pagi di bilik kebal yang akan ditentukan. Kita ada 5 buah bilik kebal. Bilik kebal di SMK Ulu Tiram, bilik kebal di SMK Johor Jaya 2, bilik kebal di SMK di SK Taman Rinting, bilik kebal di SMK Datuk Pengawa Timur, bilik kebal di SMK Pasir Putih. Ikut zon. Dia akan by zoning. Tengok sekolah yang berdekatan, tengok di mana rakan-rakan akan ambil soalan tu daripada bilik kebal mana. Rakan-rakan akan ambil bilik karung atau buku soalan tu untuk hari yang berikutnya, hari kedua dan hari ketiga. Tengok pusat. Pusat, kalau pusat tu ada hari kedua, hari ketiga, rakan-rakan kena ambil semua buku soalan tu masuk dalam beg karung. Nanti rakan-rakan penyelia kawasan akan bantu macam mana daripada segi prosedur mengambil buku soalan di bilik kebal. Kalau yang tak pernah masuk bilik kebal tu, nanti kena tanya-tanyalah macam mana prosedur untuk masuk bilik kebal. Masuk bilik kebal mesti bersama pengiring. Kita akan tengok nanti. Baik, ambil semua soalan, masuk dalam beg karung keselamatan, sealkan dengan mostil pita keselamatan, bersama pengiring naik satu kereta pergi ke pusat. Sampai di pusat, nanti kita tengok slide yang berikutnya. Dekat slide ni, faham saya rasa jelas. Saya nak satu-satu slide ni rakan-rakan jelas. Kalau ada pertanyaan, rakan-rakan tulis dulu. Pada akhir taklimat ni, baru kita buka soal jawab. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, petugas peperiksaan. Ini seperti biasa, kita dah laksanakan ketua pentaksir pusat ujian, pentaksir, pengawas kuarantin, lantikan daripada SPP JPN untuk ujian bertutur 1103/3. Guru petugas adalah lantikan daripada sekolah. Okey, ini rakan-rakan saya dah laksanakan ni semua. Okey, laporan kehadiran calon. Rakan-rakan tengok kehadiran calon direkod menggunakan aplikasi e-kehadiran yang boleh diakses melalui pautan yang berikut oleh KPPU dan assessor 1. Rakan-rakan catatlah. Atau nanti saya dah sharekan slide ni pada SU peperiksaan sekolah. Semua sekolah saya dah sharekan slide ni. Jadi kalau rakan-rakan nak aplikasi e-kehadiran ni, rakan-rakan mintalah pada SU peperiksaan nanti. Sebab pada hari peperiksaan aplikasi e-kehadiran ni akan diaktifkan. Jadi rakan-rakan akan masukkan kehadiran calon melalui aplikasi e-kehadiran tersebut. Ini untuk KPPU dan assessor sekali maklumat ni semua sekali bukan untuk bertutur bahasa Melayu saja.
bertutur bahasa Inggeris pun sama. Pada hari yang pertama, dia akan ambil soalan untuk hari kedua dan hari ketiga. So, rakan-rakan pergi ke bilik kebal hanya sekali je untuk mengambil buku soalan. Baik, ini dia buku rekod pengawasan BRP. Buku rekod pengawasan BRP, buku rekod pengawasan ni BRP ni akan dibekalkan oleh penyedia kawasan kepada KPPU dan assessor. Tapi yang access atau yang pertamanya untuk guna dia adalah KPPU. Sebab ujian bertutur bahasa Melayu jalan lebih awal. Ini dia bentuk buku rekod pengawasan BRP yang rakan-rakan kena pegang dan rakan-rakan ambil maklumat atau ambil tindakan apa yang perlu rakan-rakan isikan. Okey, contoh. Ini dia buku rekod pengawasan peperiksaan. Peperiksaan tu iaitu peperiksaan SPM 2, peperiksaan SPM tahun 2021. Nombor pusat peperiksaan di mana rakan-rakan bertugas di pusat peperiksaan tersebut. Sebagai contoh JK001, SMK Pasir Gudang sebagai contoh. Okey. Nama pusat peperiksaan SMK Pasir Gudang. Nombor pusat peperiksaan JK001 dan seterusnya. Kita ada 59 pusat peperiksaan. Baik. Nama ketua pengawas kosongkan. Okey, nama ketua pengawas peperiksaan tu kosongkan, ruangan ini dikosongkan. Alamat pusat peperiksaan, tulislah alamat sekolah. Alamat sekolah yang rakan-rakan. Okey, digalakkan menggunakan bolpen mata ni mata bola tu. Jangan gunakan pen dawat basah. Okey. Buku rekod pengawasan ni perlu diambil di bilik kebal pada hari peperiksaan. Hanya satu BRP digunakan, perlu dipulangkan ke bilik kebal setelah selesai peperiksaan. BRP ni satu saja digunakan untuk ujian bertutur bahasa Melayu, ujian mendengar, ujian bertutur bahasa Inggeris. Jadi BRP ni dia akan berpindah tangan untuk 3 peperiksaan tersebut. Okey. Jelas Sebab tu rakan-rakan yang KPPU ni akan menggunakan, orang yang pertama akan menggunakan BRP. Jadi kena jaga elok-elok lah. Jangan sampai terkoyak, jangan sampai basah dan sebagainya. Sebab dia akan digunakan untuk mendengar, dia akan digunakan untuk bahasa Inggeris, bertutur bahasa Inggeris. Baik, pengurusan BRP dan borang petugas peperiksaan. Untuk bahasa Melayu, BRP akan diambil dari bilik kebal oleh KPPU pada hari peperiksaan dan dipulangkan ke bilik kebal setelah selesai peperiksaan. Untuk bahasa Inggeris, begitu juga BRP akan diambil dari bilik kebal oleh assessor atau pentaksir 1 yang ditentukan oleh SPP TJPN pada hari peperiksaan. Sekiranya terdapat lebih dari satu stesen ujian, BRP dipulangkan ke bilik kebal setelah selesai peperiksaan. Petugas perlu melengkapkan maklumat pada muka surat 2 dan 3 senarai petugas peperiksaan seperti dalam contoh 1. Tengok ni contoh 1. Rakan-rakan nampak. Kalau buka BRP tu nanti muka surat 2 dan 3.
KPPU dan pentaksir akan isikan maklumat diri dia pada ruangan tersebut sahaja, iaitu ruangan ketua pengawas peperiksaan. Tulislah nama rakan-rakan KPPU dan pentaksir, iaitu pengawas peperiksaan. Okey, baik. Untuk assessor dan interlocutor, muka surat 4 dan 5. Muka surat 4 dan 5 di situ. Assessor dan interlocutor. Rakan-rakan tuliskan maklumat rakan-rakan. Ini untuk ujian mendengar. Okey, bagi ujian mendengar kita abaikan, kita teruskan slide-nya. Ini tadi saya dah tunjukkan. Nanti tak faham, rakan-rakan tak faham, rakan-rakan rujuk kepada penyedia kawasan yang jaga bilik kebal. Dia lebih arif. Kami dah taklimatkan dia cara-cara mengisi BRP ni. Okey, jadual ujian bertutur 1103/3 Bahasa Melayu. Okey, masa sidang pertama 8 pagi hingga 9:40 pagi. Rehat 9:45 pagi hingga 10 pagi. Masuk balik sidang kedua 10 pagi hingga 11:40 pagi. Masuk sidang ketiga 12 tengah hari hingga 1:40 tengah hari. Jadual ni rakan-rakan boleh rujuk SU peperiksaan. Dia dah ada jadual terkini, jadual waktu peperiksaan SPM yang mengandungi jadual bertulis, jadual bertutur, jadual mendengar. Okey, ini contoh kumpulan 1 di stesen 1 8 hingga 8:20 dia akan melaksanakan ujian bertutur individu. Dia akan panggil satu-satu, seorang-seorang calon 1, 2, 3, 4. Saya rasa untuk ujian bahasa Melayu ni telah ditaklimatkan kepada ketua panitia oleh pentaksir, ketua pentaksir daerah. Baik. Model 1, 1, 2, 3 dan 4 dia dah pergi masuk bilik ujian untuk menjalani ujian individu. Dia akan pergi ke bilik kuarantin. Okey, di dalam bilik kuarantin dia akan diberi task untuk ujian bertutur secara berkumpulan. Dan 4 orang ni akan kembali masuk bilik ujian untuk melaksanakan model 2 iaitu berkumpulan. Dah habis berkumpulan, kumpulan yang 4 orang ni dia boleh bersurai. Teruskan untuk 4 orang lagi. Sebab bahasa Melayu satu sidang 8 orang. Bahasa Inggeris satu sidang 16 orang. Bahasa Melayu ni dia ada individu dan berkumpulan. Bahasa Inggeris dia tak ada berkumpulan. Dia hanya berpasangan. 2 orang masuk bilik ujian. Jelas Okey, calon mesti berada di dalam bilik menunggu 15 minit sebelum ujian bermula. Itu tugas guru bertugas, iaitu guru sendiri, guru sekolah pusat masing-masing tu, dia akan bertugas, dia akan memastikan calon mereka berada di bilik menunggu 15 minit sebelum ujian. Okey, untuk seterusnya calon 5, calon 6, calon 7, calon 8 macam tadi juga. Dah jalankan
ujian bertutur secara individu, dia akan masuk bilik kuarantin, dah cukup 4 orang, bincangkan untuk berkumpulan, dia masuk balik bilik ujian untuk berkumpulan. Semua calon akan masuk ke bilik kuarantin untuk taksiran kumpulan. Calon diberikan soalan model 2. 9.25, 9.40 pagi, calon 5, 6, 7, 8 dia akan ditaksir secara berkumpulan. Settle tu 9.40 bersurai. Pukul 10 masuk pula sidang ke-2. Saya rasa hari pertama akan rasa kelam kabut. Masuk hari kedua, hari ketiga nanti dah lancar. Jadual ujian bertutur 119/3 iaitu bahasa Inggeris. Okey, hari aktiviti calon tempat lapor diri taklimat oleh pentaksir 1, guru bertugas, interlokutor. Interlokutor ni adalah guru di pusat sendiri. Guru di pusat sendiri. Hanya assessor saja guru lantikan daripada kami, daripada sekolah lain. Assessor dan pengawas bilik kuarantin. Manakala interlokutor adalah guru yang mengajar bahasa Inggeris di sekolah masing-masing. Calon hadir 5 minit lebih awal. Okey, untuk sidang yang pertama 7.50 hingga 7.55 pagi. Ujian mula iaitu 8 pagi hingga 10 pagi untuk sidang pertama. Rehat kemasukan markah. Kemasukan markah nanti KPPU dan assessor akan diberi mungkin akan diberi satu kata laluan untuk akses dalam SPAT, dan SPAT akan disediakan, maksud saya akan akses oleh SU dulu. SU bawa laptop dia, buka SPAT, mungkin KPPU dan assessor akan dibekalkan password untuk masukkan markah ujian bertutur tersebut. Nanti SU peperiksaan akan mainkan peranan dalam kemasukan markah. Okey. Sidang pertama 10 hingga 10.30 rehat iaitu kemasukan markah. Dan pelajar atau calon-calon ni masuk ke bilik kuarantin, tunggu sehingga sidang kedua habis, iaitu pukul 2 petang. Barulah calon-calon ni dibenarkan dibenarkan keluar daripada bilik kuarantin. Calon sidang pertama dan calon sidang kedua kena kuarantin sehingga 2 petang. Sebab apa? Nanti kita tengok. Masuk calon sidang ketiga iaitu pukul 2.05 hingga 2.10 petang. Taklimat ujian bermula iaitu 2.15 hingga 4.15. Calon sidang 3 dibenarkan meninggalkan tempat ujian selepas giliran calon selesai. So, dekat sini untuk ujian bahasa Inggeris sidang ketiga, calon dah lepas buat ujian, dia tak payah lagi masuk bilik kuarantin, dia boleh terus bersurai. Hanya calon sidang pertama dan sidang kedua sahaja perlu masuk ke bilik kuarantin sehingga 2 petang selepas dia melaksanakan ujian bertutur. Baik, kita teruskan. Okey, lantikan pentaksir ujian bertutur 1103/3 dan 119/3. Ini dia antara kriteria lantikan pentaksir. Kalau untuk bahasa Melayu, guru BM dan BI yang mengajar menengah rendah, guru yang mengajar BM dan BI di sekolah kategori A, B dan C sahaja, guru option BM dan BI yang mengajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5, guru bukan option BM dan BI tetapi mengajar mata pelajaran BM dan BI di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Lantikan pentaksir, alhamdulillah kita dah laksanakan.
Pengurusan bilik ujian bertutur 1103/3 dan 119/3. Okey, ini dia bilangan bilik menunggu dan bilik kuarantin yang diperlukan dalam adalah seperti jadual di bawah. Okey, ini rakan-rakan tak perlulah rakan-rakan datang memang dah tersedia lah. Ini tugas SU peperiksaan lah. Dia lah yang akan menyediakan bilik ujian, bilik menunggu, bilik kuarantin. Yang rakan-rakan kena pastikan pada sehari sebelum hari ujian, rakan-rakan pergi melawat pusat, rakan-rakan kena pastikan ada bilik ujian, ada bilik menunggu, ada bilik kuarantin. Tengok macam mana kedudukan bilik ujian, bilik menunggu, bilik kuarantin. Dia mesti sama aras. Bilik ujian, bilik menunggu, bilik kuarantin. Saya dah terangkan kepada SU peperiksaan macam mana nak menyediakan 3 bilik tersebut. Kalau sekolah pusat atau pusat tu ada 3 stesen, bermakna ada 3 bilik ujian, ada 3 bilik menunggu dan 3 bilik kuarantin. Susun atau dalam bilik ujian 1103/3. Kita tengok bilik ujian 1, model 1, iaitu individu, pentaksir 1 dan pentaksir 2, P1 dan P2, 3 hingga 5 minit setiap calon. Itu dia kedudukan dia. P1 dan P2. A1 adalah calon 1. Okey, ini dia bilik ujian 2, P3 dan P4. Jadi saya dah lantik KPPU dan pentaksir. Setiap stesen tu ada 2 orang pentaksir untuk bahasa Melayu. Dan untuk bahasa Inggeris, assessor, setiap stesen dia ada assessor dan interlocutor. Okey, tadi untuk ujian model 1, individu. Ini kedudukan dia, pelajar di tengah, pentaksir 2 di hadapan pelajar. Yang ini untuk model 2 iaitu berkumpulan. Berkumpulan susunan dia macam tu. Tapi ini secara mendata. Dia kalau ikutkan betul-betul, pihak lembaga nak buat separa bulatan. Untuk ujian berkumpulan bahasa Melayu dia nak separa bulatan. Jadi antara calon 1 dan calon 4 tu dia boleh bertentang mata. Saya pun dah terangkan kepada SU peperiksaan macam mana cara penyusunan di bilik ujian untuk model 2 iaitu berkumpulan. Dan ada nanti jangan rasa pelik untuk rakan-rakan KPPU ni, bila dia melaksanakan ujian bertutur model 1 iaitu individu, ada 4 meja. Tak apa. Sebab dia akan masuk untuk berkumpulan. Kalau ada 4 meja, duduklah salah satu meja yang boleh KPPU atau pentaksir ni tengok calon, boleh lihat calon, boleh dengar calon tu bercakap. Okey, lepas tu masuk bilik kuarantin ke empat-empat setelah selesai berkumpulan dan mereka akan boleh bersurai. Susun atau calon 119/3 iaitu bahasa Inggeris. Ini susun atau calon jarak di antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian. Ini bahasa Inggeris dia dua orang dia pair dia masuk dua. Interlocutor berada di hadapan calon. Assessor berada di belakang interlocutor. Beginilah kedudukan dia. Rakan-rakan assessor nanti pergi melawat pusat, tengok bilik ujian yang telah disusun oleh SU peperiksaan. Mesti setiap bilik ujian tu ada jam dinding. Jam randik digital disediakan oleh SU peperiksaan atau sekolah. Ini dia kedudukan interlocutor cikgu sendiri untuk menggalakkan calon-calon dia untuk speaking, untuk cakap. Okey. Teruskan.
pelaksanaan ujian bertutur 1103/3 ni dia. Dia punya circle dia punya kronologi untuk perjalanan ujian bertutur. Calon dalam sidang yang sama, calon bersedia 10 minit, ni dalam bilik menunggu ni. Calon bersedia 10 minit sebelum ujian. Calon menyemak butiran maklumat dalam BMI iaitu borang markah induk. Calon diberikan bahan untuk dibaca secara mentalis selama 3 minit sebelum memasuki bilik ujian. Calon tidak dibenarkan membawa sebarang peralatan menulis, kertas ke, pensel ke dan sebagainya di bilik menunggu. Calon hanya dibenarkan secara mentalis. Dia scan saja dia punya soalan individu selama 3 minit sebelum memasuki bilik ujian. Setelah habis 3 minit, seorang calon atau individu ni dia akan masuk ke bilik ujian. Dilaksanakan oleh 2 orang pentaksir. Pentaksiran secara individu selama 3 hingga 5 minit. Setelah habis individu 3 hingga 5 minit, calon akan masuk ke bilik kuarantin. Calon akan berada di dalam bilik kuarantin sehingga semua ahli kumpulan berkenaan ditaksir secara individu. Minimum satu kumpulan 4 orang, mesti jalan 4 orang. Sebab tu bahasa Melayu 8 orang. Satu sidang 8 orang. Setelah tu calon diberi tajuk kumpulan untuk dibincangkan bersama-sama ahli kumpulan selama 8 minit di dalam bilik kuarantin. Dah bincang 8 minit, soalan berkumpulan, mereka akan masuk ke bilik ujian semula. Calon akan masuk semula ke bilik ujian bagi pentaksiran secara berkumpulan 12 hingga 15 minit. Selesai, calon boleh bersurat. Masuk pula lagi kumpulan yang kedua. Macam itulah dia punya circle. Satu sidang habis. Lepas tu pindahkan lagi, dah habis satu sidang pukul 10, masuk sidang kedua. Dah habis, masuk sidang 3. Hari pertama. Sebab tu ujian bertutur ni dijalankan 3 hari. Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam, baik. Boleh ganggu sekejap. Ni ada cikgu kalau tak faham terus tanya Cik Zul ya. Ya. Kalau tak faham tanya. Okey, saya dah pesan. Kumpul dulu soalan. Saya go through dulu. Nanti bila di akhir masa sesi soal jawab baru tanya. Sebab Cik Zul ada yang tanya dalam panitia ni, untuk pengetahuan yang lain kita pun baru dapat taklimat daripada Cik Zul ni, jadi tak boleh nak tanya dalam grup panitia. Nanti tanya sendiri pada Cik Zul. Cik Zul lebih tahu tentang apa-apa masalah dalam ujian ni ya. Okey, baik. Terima kasih Kak. Okey, saya teruskan Okey, untuk ujian bertutur 119/3 iaitu bahasa Inggeris. Ini dia punya pelaksanaan dia. Dia punya circle dia. Pelajar seramai 16 orang, sidang yang pertama, pergi ke bilik menunggu diawasi oleh 2 orang guru bertugas. Guru bertugas tu lantikan daripada sekolah. Semua calon sidang melapor diri dan diberikan sedikit taklimat macam mana untuk ujian bertutur bahasa Inggeris ni. Guru bertugas menyusun calon mengikut pasangan masing-masing. Tapi saya dah terangkan kepada SU peperiksaan, dah siap susun angka giliran mana yang nak pergi dulu. Tak semestinya mengikut angka giliran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia boleh bercampur-campur. Ikut pasangan dia. Itu strategi sekolah lah. Sekolah yang akan tentukan. Calon dihantar ke bilik ujian bertutur oleh guru bertugas mengikut pasangan yang telah ditetapkan. Okay. Di bilik ujian, calon akan masuk ke bilik ujian bersama-sama pasangan yang telah ditetapkan oleh guru bertugas. Hanya pentaksir 1 assessor dan pentaksir 2 interlocutor yang boleh berada di dalam bilik ini.
Begitu juga yang tadi dalam ujian bertutur bahasa Melayu, hanya 2 orang pentaksir sahaja yang boleh berada di bilik ujian. SU tak boleh masuk, guru-guru sekolah sendiri tak boleh masuk, pengetua tak boleh masuk di dalam bilik ujian. Hanya assessor dan interlocutor dan KPPU pentaksir 1 dan pentaksir 2 untuk bahasa Melayu. Baik, setelah mereka selesai melaksanakan ujian bahasa Inggeris secara berpasangan, mereka akan terus pergi ke bilik kuarantin. Menempatkan calon yang telah tamat ujian sebelum dibenarkan bersurai. Kedudukan berhampiran dengan bilik ujian bertutur. Kawasan larangan sepanjang ujian bertutur berlangsung. Diawasi oleh PBK, iaitu pengawas bilik kuarantin. Mereka tak boleh keluar. Calon sidang pertama, calon sidang kedua dikuarantinkan sehingga jam 2. Sehingga selesai sidang 1 dan sidang kedua. Baru boleh dilepaskan. Iaitu pada jam 2 petang. Itu untuk bahasa Inggeris. Kalau untuk bahasa Melayu, setelah selesai ujian berkumpulan, mereka boleh bersurai. Perbezaan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, pergerakan calon untuk kertas bahasa Melayu. Okey, ni semak ni pergerakan calon di bilik menunggu Semak maklumat calon. Calon 1, 2, 3 dan 4 ni dia semak dulu maklumat dia, diri dia. Lepas tu dia dibekalkan dengan soalan individu, bacaan secara mentalis, scan saja, tak ada catatan atau sebarang apa nota-nota. Dia akan pergi ke bilik ujian. Seorang demi seorang. Okey. Calon diberi tajuk kumpulan, ni di bilik kuarantin. Tadi dah settle ujian untuk individu, ni dalam bilik kuarantin. Calon diberi tajuk kumpulan oleh pengawas calon. Sebaik-baik saja ahli kumpulan terakhir masuk untuk dibincangkan bersama ahli-ahli kumpulan selama 8 minit. Dah cukup quorum 4 orang calon. Dia diberikan soalan berkumpulan selama 8 minit. Dia berbincang sesama ahli kumpulan mereka. Dah settle 8 minit, dia akan masuk kembali kepada bilik ujian untuk melaksanakan ujian berkumpulan. Itu dia pergerakan calon ujian bertutur bahasa Melayu. Nampak rakan-rakan KPPU ketua pentaksir atau pentaksir untuk bahasa Melayu ni ujian bertutur, dah nampak pergerakan dia okey. Tentang calon yang lewat, calon yang tak hadir dan sebagainya, itu urusan SU peperiksaan yang akan tentukan. Okey. Untuk pengetahuan rakan-rakan, untuk bahasa Melayu, maksimum dibenarkan 5 orang. Kalau ada sekolah, calon dia melebihi ada seorang tercecer, dia boleh buat secara berkumpulan tu 5 orang. Tak semestinya 4 orang. Dia boleh buat 5 orang. Saya dah terangkan kepada SU peperiksaan. Jangan pula rakan-rakan pentaksir nanti terperanjat. Ni kenapa pula masuk 5 orang? Selalu 4 orang. Ni kenapa masuk 5 orang? Nanti lebih-lebih kepada calon persendirian nanti. Ada sekolah, ada 7 buah sekolah yang ada calon persendirian. Rakan-rakan jugalah yang akan mentaksir calon persendirian. Mungkin mereka akan masuk 5 orang. Dia dah ada penempatan calon. Baik, saya teruskan. Pergerakan calon untuk bahasa Inggeris. Okey, di bilik menunggu, calon hadir awal 5 minit. Bilik ujian bertutur, di dalam bilik ujian bertutur secara berpasangan. Dalam bilik kuarantin, sidang 1 dan sidang 2 tamat kuarantin pada 2 petang. Sidang 3 tamat kuarantin pada pukul 4.45 petang. Ini jelas Pengurusan kertas peperiksaan ujian mendengar. Okey. Abaikan ujian mendengar. Ujian mendengar, okey, settle.
Okey. Kita pergi satu lagi folder, satu lagi untuk ujian bertutur ya. Nanti akhir baru saya buka pertanyaan. Okey. Ini slide yang telah dimurnikan oleh DOE ujian bertutur, ujian lisan ujian bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dimurnikan. Daripada slide yang tadi ini telah dimurnikan. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, personal yang dibenarkan berada di bilik kebal. Yang pertama, penyedia kawasan. Yang kedua, Ketua Pentasih Pusat Ujian KPPU dan Assessor 1. Pengiring, pentasih atau pengawas bilik kuarantin. Nanti rakan-rakan masa melawat pusat nanti sehari sebelum ujian, rakan-rakan pilihlah siapa yang nak rakan-rakan bawa pergi ke bilik kebal pada hari pertama, pada awal hari pertama ujian bertutur. Sama ada ujian bertutur bahasa Melayu atau ujian bertutur bahasa Inggeris. Okey. Okey, personal pemantau tu macam biasalah dalam bilik kebal. Selagi pengiring tak sampai, selagi tu tak dibenarkan masuk ke dalam bilik kebal. Okey, di dalam bilik kebal RO membuka bilik kebal seawal 6 pagi. Bilik kebal akan dibuka seawal 6 pagi dan merekodkan kehadiran dalam buku rekod. Pastikan KPPU assessor pengiring mematuhi SOP, iaitu ambil suhu scan MySejahtera sebelum memasuki ruang kerja bilik kebal. Okay, pastikan soalan dikeluarkan, disemak teliti dan proses penyerahan dibenarkan jika KPPU atau assessor 1 bersama-sama pengiring sudah ada di ruangan kerja. Jadi, KPPU atau assessor nak ambil kertas soalan, mesti ada pengiring. Kalau tak ada pengiring bersama, kertas soalan tidak akan diserahkan kepada KPPU atau assessor. Kalau yang dah pernah jadi pengawas SPM ni dah tahulah macam mana perjalanan untuk ambil soalan di bilik kebal pada pagi hari tu. Mesti ada pengiring. Baik, di bilik kebal, pastikan semua set soalan ujian bertutur dikeluarkan untuk diserahkan kepada KPPU dan assessor 1. Jadi KPPU kena pastikan kalau ada di pusat rakan-rakan bertugas tu ada 3 stesen, ada 3 soalan, maksud ada 3 set, ada 3 bungkusan. Pastikan juga ada hari-hari, soalan-soalan hari-hari yang berikutnya, hari esok dan lusanya. Kena pastikan. Semak bersama-sama penyelia kawasan. Saya tak nak ada yang tertinggal soalan. Pernah berlaku tertinggal soalan. Pengawas dah sampai ke pusat, soalan tertinggal dekat bilik kebal. Tercecer. Jadi kena semak dan semak sebelum rakan-rakan bergerak ke pusat. Maklumat penyerahan kertas soalan dicatatkan pada APPKP dan BRP. Jadi istilah APPKP dan BRP ni rakan-rakan mungkin pertama kali dengar kan. Nanti dia akan diterangkan oleh penyelia kawasan apa yang rakan-rakan perlu buat. Mungkin APPKP ni rakan-rakan tinggal sign, tulis maklumat diri dan sebagainya. Itu tanda saksi dan BRP. Dalam BRP, jangan pula lupa bawa BRP. BRP akan diserahkan kepada rakan-rakan pada hari tersebut. Semua soalan dan satu sil keselamatan dimasukkan ke dalam karung keselamatan dan karung disil menggunakan sil keselamatan. Bermakna nanti saya akan beritahu rakan-rakan RO bekalkan 2 karung keselamatan dan 2 sil. Untuk hari-hari berikutnya, masukkan dalam 1 karung keselamatan, disilkan, hantar pada bilik
pengetua, KTBC bilik pengetua. Dan satu lagi karung yang hari tersebut buka dan laksanakanlah ujian bertutur. KPPU atau assessor dibenarkan meninggalkan bilik kebal dan RO pastikan KPPU dan assessor 1 dan pengiring menyimpan karung di dalam boot kereta. Kena pastikanlah itu RO lah, kena pastikan KPPU dan assessor ni simpan dalam boot kereta dan pastikan pengiring naik satu kereta baru pergi ke pusat peperiksaan. RO perlu pastikan KPPU atau assessor 1 menaiki kenderaan yang sama untuk ke pusat ujian bertutur. Kena naik bersama. Tak boleh pengiring naik kereta lain, KPPU atau assessor naik kereta lain. Itulah SOP SOP untuk membawa kertas soalan. Kena pengiring bersama-sama dalam satu kereta. Baik, personal di pusat ujian bertutur. Seperti dalam slide tadi, hanya ketua pentaksir pusat ujian KPPU, assessor, pentaksir, interlokutor, pengawas bilik kuarantin dan pengawas bilik menunggu. Ini personal yang ada di pusat ujian. Di pusat ujian. Ini dia. Guru pengetua, guru penolong kanan, setiausaha peperiksaan kecuali bilik ujian dan bilik kuarantin. Dia tak boleh masuk dalam bilik ujian dan bilik kuarantin. Pengetua, GPK, SU peperiksaan boleh masuk dalam bilik menunggu. Tapi dia tak boleh akses dalam bilik ujian dan bilik kuarantin. Kena pastikan cikgu-cikgu walaupun rakan-rakan kita, contoh kita bertugas di sekolah kawan kita, jadi dia cakap, okey aku nak masuklah sekejap tengok bilik ujian. Tak boleh, tak dibenarkan masuk dalam bilik ujian dan bilik kuarantin. Nanti KPPU dan assessor kena bagi tahu sedikit maklumat ini kepada pengawas bilik kuarantin. Sebab kita tak ada taklimat untuk pengawas bilik kuarantin. Kita hanya taklimatkan kepada KPPU dan assessor. Tugas rakan-rakanlah yang akan sampaikan kepada mereka. Tak dibenarkan warga sekolah, pengetua, GPK, SU peperiksaan dan sebagainya lah akses bilik ujian dan bilik kuarantin. Kalau bilik menunggu je, mereka boleh akses. Dan yang boleh akses bilik ujian selain daripada yang disebutkan tadi, pegawai pemantau terdiri daripada LP, pengarah, SPP, KPPD, SPP, PPD, penyedia kawasan. Kalau pegawai-pegawai PPD yang lain nak masuk ke bilik ujian pun tak boleh, tak boleh rakan-rakan untuk benarkan pegawai, penolong-penolong pegawai. Maksud saya selain daripada unit pentaksiran dan peperiksaan. Kalau daerah Pasir Gudang, SPP, PPD hanya saya berdua. Saya dan Cik Nurizwan. Dua orang ni saja dibenarkan masuk ke dalam bilik ujian selain daripada penyelia kawasan masing-masing nanti. Masing-masing akan ada pengurus atau penyelia kawasan. Dia boleh masuk. Yang lain tak boleh masuk. Kalau adalah rakan-rakan daripada pihak pendidikan ni nak tengok macam mana melaksanakan ujian bilik ujian, tak boleh masuk. Okey, pengurusan calon sebelum memasuki kawasan sekolah, ini tugas SU mengisi borang deklarasi COVID dan pengambilan suhu. Jika suhu tinggi atau calon bergejala, rujuk SOP GP 3.0. Calon sihat terus ke bilik menunggu. Maklumkan pada calon persediaan, telefon tidak dibenarkan dibawa masuk kawasan bilik ujian dan bilik kuarantin. So nanti kalau rakan-rakan yang mentaksir atau yang melaksanakan ujian untuk calon persediaan, pastikan tak ada calon yang membawa masuk telefon ke bilik ujian. Pandai-pandai dia lah nak letak kat mana. Tapi bila mereka masuk ke dalam bilik ujian, tak boleh, tak dibenarkan untuk membawa telefon. Ni mohon kerjasama pihak sekolah bagi pengurusan calon persendirian. Ada 7 buah sekolah yang ada calon persendirian. Baik, saya teruskan.
Okey, di bilik ujian iaitu sebelum karung dan sil ni rakan-rakan kena apa beri perhatian di bilik ujian sebelum, sebab rakan-rakan lah yang akan berada di bilik ujian, assessor dan KPPU iaitu pentaksir 1, pentaksir 2, assessor dan interlocutor. Okey, karung dan sil keselamatan disemak oleh pentaksir atau pengawas bilik kuarantin. Kehadiran diisi dalam BRP, dalam buku rekod pengawasan. Pagi tu KPPU ajaklah pengawas bilik kuarantin sama-sama tengok karung keselamatan, disemak sama-sama. Sebab masa tu bilik kuarantin memang tak ada calon lagi. Boleh ajak sama-sama masuk bilik ujian, tengok sama-sama, semak sama-sama. Betul ke soalan itu untuk pusat tersebut? Takut tertukar pusat dan sebagainya. Tengok, semak sama-sama. Setelah dibuka, disimpan di dalam almari besi berkunci. Untuk pastikan butiran pada papan putih dilengkapkan dan semak semua keperluan di bilik-bilik. Jam dinding, jam landik dan sebagainya. Masuk dekat situ. Bila dah buka sil, keluarkan soalan yang sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, masukkan dalam almari berkunci. Saya dah bagi tahu dengan Setiausaha Peperiksaan Sekolah, bilik ujian utama iaitu yang menempatkan ketua pentaksir pusat ujian dan assessor 1 mesti ada sekurang-kurangnya kabinet berkunci. Tujuan dia, soalan sidang kedua, soalan sidang ketiga kena masuk dahulu dalam kabinet atau almari berkunci. Soalan hari kedua, soalan hari ketiga masuk dalam karung keselamatan, silkan, hantar ke bilik pengetua. Ada borang dia untuk penyerahan soalan hari kedua dan soalan hari ketiga. Jadi rakan-rakan nanti akan keluarkan soalan hari pertama sahaja. Cuma yang nak dimasukkan dalam almari berkunci iaitu sidang kedua dan sidang ketiga. Semua stesen. Bermaksud almari berkunci ada dalam bilik ujian yang pertama yang menempatkan ketua pentaksir pusat ujian atau assessor 1. Stesen-stesen lain atau bilik-bilik ujian lain, stesen lain tak perlu ada. Sebab mereka akan ambil soalan tu daripada rakan-rakan. Daripada rakan-rakan untuk melaksanakan sidang kedua, sidang ketiga nanti. Okey. KPPU dan assessor 1 mendapatkan borang markah dan dokumen berkaitan daripada SUP, SPM dan SUP akan memberikan kata laluan SPAT melalui email bagi calon persendian akan dapat daripada SPP dan JPN. Ini belum ada kata putus lagi daripada lembaga peperiksaan macam mana pentaksir ni atau assessor ni nak key in markah. Belum ada kata putus lagi. Sekarang gambaran dia yang akan masukkan markah bersama-sama SU peperiksaan nanti. SU peperiksaan sediakan SPAT, dibagi pada rakan-rakan yang akan masukkan. Itu sekarang makluman dia. Mungkin ada lagi perubahan, nanti kami akan beritahu dari masa ke semasa untuk masukkan markah ujian betul-betul tersebut. Okey, seterusnya karung dibuka dan hanya mengeluarkan set soalan yang telah ditetapkan saja. Sebagai contoh, set 1 untuk sidang 1. Itu saja keluarkan. Yang lain masukkan dalam almari berkunci. Yang telah ditetapkan. Set lain disimpan di dalam almari besi berkunci. Nanti mesti rakan-rakan kena pastikan bilik ujian utama tu, contoh stesen pertama dia ada bilik ujian, itulah yang menempatkan rakan-rakan, kena pastikan ada almari berkunci. Paling kurang pun ada kabinet besi berkunci. Kunci tu rakan-rakan yang pegang, bukan SU yang pegang. Okey, tu hari melawat pusat, sehari sebelum tu. Rakan-rakan kena pastikan benda-benda tu semua kena ada. Okey.
Jika melebihi satu stesen, pengedaran perlu dibuat ke bilik-bilik ujian yang lain. Dan setelah itu nanti barulah diedarkan ke bilik-bilik atau ke stesen-stesen yang lain. Okey. Ujian dimulakan seperti yang ditetapkan dalam jadual waktu ujian bertutur. Itu sebelum. Okey. Bilik ujian dalam semasa okey, kat sinilah saya nak terangkan kepada rakan-rakan kenapa bahasa Inggeris calon di kuarantin. Sidang pertama dan sidang kedua di kuarantin sehingga jam 2 dan bahasa Melayu habis di sidang mereka boleh bersurai. Contoh, bahasa Melayu, kita tengok bahasa Melayu. Hari pertama, sidang pertama mungkin ina tu set 1. Sidang kedua, set 2. Sidang ketiga, set 3. Ni untuk bahasa Melayu kita tengok bahasa Melayu dulu. Hari kedua, sidang 1, set keempat. Sidang 2, set kelima. Sidang 3, set ke-6. Dia dah ada set bahasa Melayu ni ada 6 set. Inner 6 inner 6 set. Bagi hari ketiga pula, cabutan mana-mana set pada hari pertama dan hari kedua. Itu dia untuk bahasa Melayu. Dia dah ada 6 set. Jadi dia tak perlu risau untuk sidang yang pertama dan sidang kedua soalan atau set dia tak sama. Begitu juga seterusnya dengan sidang ketiga. Itu untuk bahasa Melayu. Hari ketiga je dia boleh pilih mana-mana set hari pertama dan hari kedua. Ada 6 set tu dia boleh cabut je lah mana-mana set hari pertama dan hari kedua untuk bahasa Melayu. Manakala bahasa Inggeris pula, hari pertama, sidang pertama, set pertama. Sidang kedua, set kedua. Sidang ketiga, sama ada set 1 atau set kedua. Sebab tu, dia calon sidang pertama dan calon sidang kedua tu kena kuarantin. Kalau dia lepas sidang, calon sidang ketiga dia dah dapat gambaran. Maksud saya, dia dah boleh beritahu, ni aku tadi dapat soalan macam ni. Sidang kedua, calon sidang kedua pun dia cakap, aku dapat soalan macam ni. Sebab tu dia dikuarantinkan sehingga jam 2. Dia tak boleh dilepaskan. Sebab sidang ketiga akan pakai sama soalan atau sama set sidang 1, sidang kedua. Itu tugas assessor lah nanti. Cabut mana salah satu set yang telah digunakan pada sidang pertama dan sidang kedua. Faham Untuk hari kedua pula, sidang pertama dia akan pakai set ketiga. Sidang kedua dia akan pakai set keempat, inner 4. Sidang ketiga dia akan pakai sama ada set 3 atau set 4, inner 3 atau inner 4. Begitulah seterusnya. Hari yang ketiga dia ada inner 5, sidang kedua dia ada inner 6. Sidang ketiga dia akan pakai sama ada inner 5 atau inner 6. Inilah sebabnya calon bahasa Inggeris yang bertutur bahasa Inggeris dikuarantin sehingga jam 2. Ni untuk pengetahuan rakan-rakan assessor. Okey, baik. Jelas? Okey, di bilik menunggu, bilik ujian dan bilik kuarantin ini semasa. Bilik menunggu, 2 orang guru bertugas menjalankan peranan yang telah ditetapkan. Bilik ujian KPPU atau assessor 1, pentaksir 1 atau assessor 1 menjalankan peranan yang telah ditetapkan. Di bilik kuarantin, pengawas menjalankan peranan yang telah ditetapkan. Ini semua ada dia. Cuma bilik menunggu je cikgu sendiri. Ada SU yang bertanya, Cik Zul, boleh tak digilirkan guru bertugas di bilik menunggu? Saya cakap boleh. Itu ikut kebijaksanaan sekolah. Di bilik kuarantin, saya dah minta kepada SU peperiksaan untuk menambah bilangan pengawas di bilik kuarantin untuk ujian bahasa Inggeris, ujian bertutur bahasa Inggeris. Sebab mereka akan jaga calon seramai 32 orang
sehingga jam 2 tu, 2 petang tu, mana calon nak pergi ke bilik air, mana dah, tu saya akan tempatkan pengawas bilik kuarantin 2 orang setiap satu stesen atau satu bilik kuarantin untuk bahasa Inggeris saja. Bahasa Melayu tak ada masalah. Sebab calon dia dah lepas berkumpulan, mereka akan bersurai. Okey, baik. Okey, di bilik ujian selepas tamat setiap sidang. Okey, selepas tamat setiap sidang, KPPU assessor 1 mengisi kehadiran calon dalam aplikasi kehadiran tersebut. Ini dah tamat sidang KPPU atau assessor mengisi markah calon di dalam SPAT. Pentaksir dan pengawas bilik kuarantin boleh membantu untuk semak silang, cross check. Untuk cross check markah diisi dan disimpan dalam SPAT. Okey. Jika selepas setiap sidang tidak sempat mengisi markah, laksanakan pada sidang seterusnya, iaitu pada sidang ketiga. Setiap hari wajib menyelesaikan key in markah untuk semua sidang. Sebagai contoh, sidang pertama cikgu dah habis, ada masa rehat. Itu masa-masa untuk masuk key in markah. Tapi tak sempat, tak apa. Teruskan sidang kedua. Dia on time untuk melaksanakan ujian betul-betul ni kena on time. Dia tak boleh kita drag. Bila drag masa, dia akan terkesan untuk sidang yang berikutnya. Jadi mulakan on time ujian. Untuk pengisian markah boleh dilaksanakan selepas selesai kesemua sidang. Tapi yang penting pada hari tersebut kena isi key in markah dalam SPAT. Jangan tunggu hari esok untuk isi hari semalam. Okey. Selepas selesai sidang ketiga, masukkan soalan di dalam sampul asal. Semua set soalan dan borang markah hari pertama dibawa ke bilik pengetua untuk disimpan dalam almari berkunci. Dah settle, masuk markah apa semua, masukkan soalan-soalan tu semua dalam karung keselamatan, serahkan kepada pengetua. Okey? Nanti pada hari ketiga, dah akhir nanti, baru patah balik ke bilik kebal. Okey? Penyerahan soalan dan borang markah perlu diisi dalam borang yang disediakan. Rekod juga dalam BRP. Nanti ada borang akan disediakan. Okey. Okey, KPPU atau assessor 1 ke bilik kebal untuk menghantar pengiring, untuk mengambil kenderaan pengiring dan balik ke rumah. Itu pada hari pertama. Dia akan berlaku pada hari pertama saja. KPPU akan hantar balik lah, sebab pengiring nak ambil kereta hari pertama, hari kedua dah tak perlu, hari ketiga pun dah tak perlu ke bilik kebal lagi, sebab soalan semua dah diambil pada hari pertama. Jelas Okey, hari kedua dan hari ketiga KPPU dan assessor terus ke pusat ujian, tidak perlu ke bilik kebal pada waktu pagi. KPPU dan assessor ke bilik pengetua untuk mengambil set soalan hari kedua dan seterusnya. Ketiga, isi dalam borang disediakan dan rekod juga dalam BRP. Ada borang penyerahan, penerimaan soalan nanti akan dibekalkan oleh penyedia kawasan. Set soalan dibawa ke bilik ujian dan prosedur sama seperti hari pertama, dilaksanakan pada hari kedua dan ketiga. Sama dia punya SOP dia sama pada hari pertama. Okey, hari terakhir ujian bertutur bergantung pada pusat ujian. Ada pusat ujian 2 hari saja. Ada pusat ujian 3 hari. Ada juga pusat ujian 1 hari saja. Tengok. Ada contoh kalau sekolah swasta nanti kalau rakan-rakan yang bertugas di sekolah swasta, dia ada sehari saja. Sebab calon dia tak ramai. Berapa belas orang je, dia ada sehari saja. Jadi hari kedua, hari ketiga dah tak perlulah datang. Kalau sehari, bermakna hari yang pertama tu juga cikgu kena hantar balik ke bilik kebal. Semua soalan dan borang markah dimasukkan ke dalam karung dan gunakan sil keselamatan
rekodkan dalam BRP, masukkan dalam booth kereta, KPBU dan assessor bersama pengiring menggunakan kenderaan yang sama ke bilik kebal. Hantar semua. Apa yang cikgu terima pada hari pertama tu, itulah yang cikgu akan pulangkan juga pada hari terakhir ke bilik kebal. Serahkan semua set soalan, borang markah dan BRP kepada arwah di bilik kebal. BRP tu yang penting sebab nak pakai untuk ujian mendengar dan ujian bertutur bahasa Inggeris. Okey. KPPU assessor 1 menghantar pengiring ke pusat ujian untuk mengambil kenderaan pengiring balik. Jangan pula tinggalkan pengiring tu dekat bilik kebal. Kesianlah dia nak balik. Daripada pusat kena naik bersama pengiring, hantar ke bilik kebal semua apa yang rakan-rakan terima. Lepas tu hantar baliklah pengiring tu ke pusat peperiksaan. Selesailah tugas rakan. Terima kasih. Okey. Okey, baik. Saya buka sesi soal jawab. Yang nak bertanya angkat tangan, saya sebut nama. Okey, teruskan soalannya. Ada apa pertanyaan? Dah selesai. Kita punya taklimat dah selesai untuk ujian bertutur. Okey. Saya sebut Kamarul Azman bin Abdullah. Silakan. Okey, Assalamualaikum Cik Zulmi. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Kamarul daripada SMK Kota Masai 2. Okey, saya dilantik jadi assessor bahasa Inggeris. Tapi dalam masa yang sama saya juga dilantik jadi ketua pengawas SPM. So saya dapati tarikh ujian tu dia ada pertemuan dengan taklimat pengurusan SPM. So macam mana tu Cik Zul? Okey, baik. Untuk kes Cikgu Kamarul ni, minta SU tukarkan. Sekolah lah, minta sekolah tukarkan. Tukarkan assessor lah. Jadi Cik Kamarul ni pergi kepada ketua pengawas SPM. Assessor kena tukar. Nanti SU akan hubungi saya, personal hubungi saya untuk saya tukarkan Cik Kamarul ni sebagai assessor. Tak jadi assessor lah, tapi kena cari assessor yang lain. Baik. Termasuk interlocutor Cik Zul, sebab ada seorang lagi pun dia interlocutor bahasa Inggeris, tapi dia ketua pengawas juga. Ya, sama. Interlocutor pun sama. Okey, sebab baik. dia bertugas pada SPM nanti. Baik Cik Zul. Kena tukar tu, kena tukar. Okey, terima kasih. Sama. Okey, Puan Ning Yatimah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Asma daripada SMK Johor Bahru. Okey, saya nak tanya untuk susunan calon ujian bertutur tu, adakah ditentukan mengikut angka giliran ataupun terpulang kepada kita untuk susunan pelajar tu? Okey, untuk penyusunan pelajar, angka giliran ditentukan oleh sekolah, bukan ditentukan oleh pentaksir atau assessor. Itu ditentukan oleh SU atau sekolah. Dia ada strategi dia. Dia yang susun. Jadi pentaksir akan terima yang telah disusun oleh sekolah. Contoh bilangan 1, lepas tu terus dia pergi bilangan 4, terus dia pergi bilangan 10, terus dia pergi. Yang penting pentaksir kena pastikan yang calon yang datang tu memang betul orangnya. Dia akan bawa IC. Oh, maksudnya tidak ada masalah kalau dia campur kelas 1 dengan kelas 2 atau kelas 3 dan sebagainya. Tak ada masalah. Terima kasih. Sama. Okey, Cikgu Muhammad Asrul bin Jaafar ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Zul. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya? Cuma nak tanya, bahan yang pelajar baca untuk ujian individu tu di bilik menunggu, boleh tak dibawa ke bilik ujian? Untuk bahasa Melayu lah ni. Tak boleh. Tak boleh ya? Dia tinggalkan bahan tu di luar lah, di bilik menunggu. Okey, ya. Tak perlu bawa apa-apa di bilik ujian. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya daripada SMK Tun Fatimah Hashim, Cikgu Muhammad Amir, assessor bahasa Inggeris. Soalan saya adalah berkenaan dengan bahasa Inggeris lah. Macam kata tadi bahasa Melayu, dia kata kalau calon tu tercicir, bukan akan jadi 5 orang lah untuk satu grup tu. Kalau macam bahasa Inggeris, kalau tercicir, adakah mungkin akan menjadi 3 orang atau masih juga 2 orang juga? Bahasa Inggeris mesti 2 orang. Oh, Dia walaupun tak boleh lebih daripada 2 orang. Kalau tercicir tu macam mana nak buat, Cik? Kalau tercicir bermaksud seorang, okey. Jadi cikgu dia akan jadi pasangan. Interlocutor itulah yang akan jadi pasangan. Okey, terima kasih Cik Zul. Ada satu lagi soalan Cik Zul, satu lagi. Berkenaan dengan pengiring. Daripada sekolah yang sama ke atau daripada sekolah lain? Yang contoh KPPU dan juga dia punya assessor akan pergi. Jadi pada sekolah yang sama atau sekolah yang berlainan? Bagaimana? Okey, pengiring KPPU dan assessor akan ambil daripada pentaksir 2 atau pengawas bilik kuarantin. Bermakna sekolah lain daripada sekolah lain. Okey. Dia bukan sekolah pusat tu sendiri. Tak boleh bawa pusat tu sendiri. Mesti sekolah lain yang akan ditempatkan di pusat tersebut. Okey, faham Cik Ami. Terima kasih Sama. Assalamualaikum. Saya Cikgu Farah dari SMK Ulu Tiram. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, soalan saya ini daripada SU Peperiksaan. Macam untuk bahasa Melayu, SMK Ulu Tiram dia ada 6 orang ketua, 6 orang pentaksir dan juga 6 orang pentaksir tambahan. Jadi soalan saya, pentaksir tambahan tu dia akan terlibat sama ke? Okey. Untuk pelantikan ni saya dah minta pada setiap setiausaha peperiksaan sekolah untuk mencadangkan nama pentaksir 2, pentaksir tambahan. Jadi pada kami kalau dia dah letak cadangan ikut kami nak melantik. Jadi pentaksir tambahan tu ada kemungkinan dilantik dan ada kemungkinan tak dilantik. Jadi senarai nama yang saya dah kasih pada SU peperiksaan semalam tu, itulah yang telah dilantik. Kalau nak buat pertukaran, sila PM tepi dengan saya. Tapi mesti sama, maksud saya ada option. Kalau dia nak tukar pentaksir, mesti masuk juga pentaksir. Ada masa lagi ni. Suruh SU peperiksaan PM dengan saya. Tapi jangan banyak sangatlah, nanti serabut lah. Okey, baik Okey, terima kasih. Okey, baik lagi Puan Zubaidah binti Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zul, saya nak tanya berkaitan dengan interlocutor. Interlocutor ni dia cikgu sekolah sekolah asal ya. Boleh tak kalau 3 hari sidang tu different teachers ataupun mesti cikgu yang sama juga? Tak boleh. Untuk interlocutor kita dah keluarkan surat lantikan. Mesti cikgu yang sama. Sebab untuk pengetahuan rakan-rakan, interlocutor, KPPU, assessor, pentaksir 2 ni semua akan diberi elon ikhtisas oleh lembaga peperiksaan. Kita tak tahu je amount dia berapa. Sebab tu kita lantik atas individu. Rakan-rakan nanti boleh claim atau boleh buat tuntutan ikhtisas untuk mendapatkan elon pentaksiran atau ujian tersebut. Okey, terima kasih Encik Zul. Satu lagi berkaitan dengan budak yang angka ganjil ni, macam sekolah SMKA ada 89. So seorang tu normally yang saya tahulah dia akan di-pair oleh pelajar juga, cuma pelajar tu buat second time tu tidak ada access.
So tadi Cik Zul cakap dia akan depend dengan interlocutor. So saya nak double check kat situ. Okey, baik. Itu untuk maksud saya calon persendirian. Calon persendirian ni kalau dia dah tak ada pair, biasanya calon persendirian ni dia dah jalan ujian, dia akan balik. Kalau calon persendirian dia tak ada pair, interlocutor lah yang akan jadi pair dia. Untuk calon sekolah, SU dia akan main, dia akan tengok kalau yang ganjil tu dia akan tarik daripada pasangan atau calon yang telah melaksanakan ujian. Okey, clear. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Kalau tak cukup 4 orang, dia akan tarik daripada calon yang telah melaksanakan ujian. Jadi calon yang telah melaksanakan ujian tu rakan-rakan tak perlulah bagi markah. Rakan-rakan bagi markah yang belum diuji saja. Okey, terima kasih Encik Zul. Sama. Assalamualaikum Cikgu Zul. Saya Cikgu Jana daripada SMK Tanjung Puteri Resort. Okay, baik. Saya nak tanya Cikgu Zul, berkenaan dengan kita masukkan markah pelajar kan setelah habis sidang. Saya ada sedikit pertanyaan lah. Kalau kata sistem dia mempunyai masalah, macam mana tu Cik Zul? Ke kita memang kena masukkan juga markah pada hari tu sampai sistem dia elok, baru kita hantar borang tu pada pusat bilik kebal ke macam mana? Okey, baik. Tentang sistem kita pun tak boleh nak jangkakan sama ada dia okey atau tak okey. Tapi untuk makluman rakan-rakan, setakat ni SPAT memang telah stabil. Dia punya sistem SPAT ni sistem yang stabil. SU tahulah macam mana sistem SPAT ni. Boleh masuk markah pada hari ujian tersebut. InsyaAllah lah. Saya bukan nak jamin lah, tapi insyaAllah akan boleh masuk pada hari semasa lah. Tak dibawa pada hari berikutnya. SPAT ni memang satu sistem yang stabil. Rakan-rakan SU dah tahulah macam mana untuk menggunakan SPAT ni. Rakan-rakan tak perlu risau. Rakan-rakan tahu, rakan-rakan dah bagi markah, okey. Nanti dah habis sidang, kontak SU, okey saya nak masuk markah. Macam mana saya nak masuk markah? Kalau dia tak masuk markah, bermakna markah tak masuk untuk calon sekolah dia. Jadi rakan-rakan masukkan markah apabila dah ada sistem tersedia di depan rakan-rakan. Masukkan markah ikut angka giliran macam biasa. Okey, baik. Terima kasih Cik Zul. Selamat sejahtera Cik Zul. Nama saya Kasturi dari SMK Taman Desa Tebrau. Soalan saya berkaitan pasal pentaksir tambahan. Saya accessor BI. So pentaksir tambahan saya ni, ada seorang ni, dia adalah cikgu bukan option bahasa Inggeris dan kami baru sahaja tarik dia untuk mengajar BI peralihan. Tetapi disebabkan kami tak cukup cikgu, SC peperiksaan suruh saya masukkan juga nama tersebut. So boleh tak kalau nama cikgu tu dikeluarkan sebab obviously cikgu tu tak pandai lagi nak assess pelajar tersebut. Sebab dia ajar peralihan dan kami baru saja tarik dia. Okey, jawapannya boleh. Tapi kena ada pengganti. Mesti ada pengganti yang layak untuk jadi interlocutor ke pentaksir interlocutor. Mesti yang layak. Tapi ini adalah untuk pentaksir tambahan dan kami terpaksa tarik nama cikgu tu sebab kami memang tak cukup cikgu. Kami 5 orang saja tapi yang diperlukan adalah 7 orang. So kami dah masukkan. Boleh. Tu sebab tu saya cakap kena ada pengganti. Minta ISU peperiksaan cikgu rujuk kat saya, hubungi saya. Ada pengganti. Siapa nama cikgu dia, nak kena ada pengganti dia. Nanti saya tengok sistem, kalau ada ruang atau peluang untuk ganti, saya akan menggantikan. Okey, terima kasih Cik Zul. Segera Baiklah. Salam sejahtera Cik Zul, nak tanya ni, kalau murid tu sakit atau kuarantin, apa tindakan KPPU atau assessor? Okey, kalau murid tu sakit atau kuarantin, KPPU tak perlu ambil tindakan apa-apa. Itu sekolah yang akan ambil tindakan. Yang penting KPPU jalankan ujian. Sama ada dia sakit atau dia sekolah yang akan uruskan. Mungkin adalah kes-kes khas nanti. Macam mana LP tentukan. Itu semua urusan LP. Tapi sekolah yang akan tentukan
bagi calon yang sakit, bagi calon yang tak dapat attend untuk ujian bertutur, apa alasan dia dan sebagainya, sekolah yang uruskan. Tugas KPPU atau assessor ni hanya melaksanakan ujian. Okey, konten dia apa semua, saya tak tahu macam mana konten dia. Macam mana bentuk ujian dia saya tak tahu. Sebab kalau tak silap saya, bahasa Melayu telah ditaklimatkan. Cuma bahasa Inggeris ni sampai sekarang kita tak ada. Kalau cikgu nak lebih jelas, mungkin cikgu akan bertanya kepada pentaksir jurulatih utama bahasa Inggeris. Nanti akan dibantu oleh Puan Zaitun lah. Macam mana konten dia. Saya memang tak dapat maklumat tentang konten ujian bertutur bahasa Inggeris ni. Okey, Cikgu Nirwana ada angkat tangan tu? Okey, Assalamualaikum. Saya dari SMK Desa Cemerlang. Saya ingin bertanya, KPPU ni dia akan duduk bersama dengan pentaksir 2 dalam bilik yang mana jika pusat tu lebih daripada satu bilik ujian. Okey. Baik. Cikgu-cikgu, rakan-rakan KPPU dan assessor, hari ni saya panggil semua tau. Saya belum sorting, saya belum tentukan siapa yang akan jadi KPPU dan siapa yang akan jadi assessor 1 yang akan pergi ke bilik kebal. Jadi, cikgu doa-doa lah, harap-harap lah nama cikgu terpilih. Okey, saya akan tentukan setiap satu pusat, seorang saja KPPU dan seorang saja assessor akan ambil soalan dari bilik kebal. Saya sekarang dalam proses untuk memilih. Jadi tengok senarai nama nanti saya akan keluarkan. Jadi kalau yang terpilih, dialah yang akan pergi ambil soalan di bilik kebal. Dialah yang selaku KPPU atau ketua pentaksir pusat ujian. Dialah assessor 1. Dialah yang pegang BRP, buku rekod pengawasan tersebut. Dan dialah yang akan duduk di bilik ujian utama. Dialah yang akan duduk di bilik ujian utama. Baik. Okey, lagi satu contoh pengiring tu, contoh kalau cikgu yang kena ambil soalan pada di bilik kebal tu, pengiring tu memang tunggu di bilik kebal ke? Ya, saya. Sebab kita mungkin ke bilik kebal tu dari rumah masing-masing. Betul. Pengiring akan tunggu di bilik kebal. Rakan-rakan akan bersama pengiring dari bilik kebal satu kereta pergi ke pusat ujian. Okey. Terima kasih. Okey, ni Nur Aini tanya, salam, siapa yang tentukan untuk assessor pergi ke bilik kebal jika dalam sekolah tu ada lebih dari satu stesen? Kami yang tentukan. Kalau ada banyak stesen, 3-4 stesen, kami yang akan tentukan siapa yang akan pergi, assessor mana yang akan pergi ke bilik kebal. Tunggu je lah, doa-doa lah nama terpilih ya. Okey, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan berkaitan dengan bahasa Melayu lah. Kan dalam bilik ujian tu ada dua kan? Ada dua KPPU dan juga pentaksir. Siapa yang memberi markah untuk calon? Adakah dua-dua pentaksir tu memberi markah dan dipuratakan? Itu daripada segi pemarkahan telah ditaklimatkan, saya rasa. Ketua panitia telah ditaklimatkan. Sebab untuk bahasa Melayu dia berdua. Mungkin ada perbincangan antara pentaksir 1 dan pentaksir 2. Itu
Puan Nur Azura ada kat sini tak? Itu sebab dah ditaklimatkan kan? Kalau tak silap saya telah ditaklimatkan kepada ketua panitia. Nanti kena tanya dia. Siapa yang dari segi pemarkahan atau konten memang saya tak ada maklumat. Untuk Baik. Untuk prosesor, untuk bahasa Inggeris, interlocutor ada pemarkahannya, assessor pun ada pemarkahannya. Tetapi dia tak boleh bincang markah. Antara interlocutor dengan assessor dia tak boleh bincang untuk bagi markah calon. Tapi untuk bahasa Melayu saya tak pasti. Tu Puan Asmah ada penjelasan antara dua pentaksir cikgu. Terima kasih Puan Asmah. Puan Asmah boleh respon tentang pemarkahan ni. Sekejap ya. Okey, Cik Zul, untuk bahasa Melayu sebenarnya nanti kita ada penyelarasan antara dua pentaksir tu. Dan kita akan kita pilih satu markah yang tetap untuk diisi dalam borang markah. Masa taklimat itu kita dah terangkan. Okey, jelas Cikgu. Terima kasih Puan Asmah. Cik Zul, saya Cikgu Radia nak bertanya, jika dalam lantikan saya tengok semua untuk bahasa Melayu KPPU. Jadi jika ada salah seorang daripada KPPU sekolah saya tidak ada kenderaan, adakah seeloknya dia digantikan atau boleh bincang siapa yang akan bertugas ke bilik kebal? Ya, boleh. Biasanya kita akan melantik KPPU daripada pusat yang pertama. Contoh SMK Taman Saintek dia ada 3 pusat. Kita akan lantik KPPU daripada pusat yang pertama. Jadi kita tengok mungkin stesen yang pertama, dan saya tengok juga senarai KPPU tu saya tengok ada yang tahun 69, tahun 67 saya tak lantik lah. Saya tengok juga faktor umur dia. Saya tengok mesti ia sekitar 80-an. Itu yang saya lantik. Kalau dah 60-an tu, dia lain 60-an tu, saya tak lantik lah. Saya faham nanti dia nak pergi pagi-pagi ke bilik kebal tu mungkin ada masalah. Assalamualaikum Cik Zul. Saya Nur Syazana daripada SMK Seri Kota Puteri nak bertanya tentang untuk ujian bertutur bahasa Inggeris, penggunaan mikrofon dibenarkan atau tidak atas faktor kemungkinan hujan lebat dan assessor duduk jauh daripada interlocutor dan juga calon. Jadi kemungkinan suara tak dapat nak dengar sangat. Okey, baik. Ini pun semalam telah dibincangkan. Saya pun dah rujuk pegawai atasan, tak ada keperluan untuk gunakan mikrofon. Tak ada keperluan untuk menggunakan alat pembesar suara untuk menjawab ujian bertutur bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Sebab bila menggunakan alat pembesar suara ni di Watiri, calon yang di bilik menunggu tu akan mendengar apa jawapan calon yang sedang diuji di bilik ujian. Jadi tak ada keperluan untuk menggunakan alat pembesar suara. Okey, baik. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Cik Zul. Salam. Saya Cikgu Aniza daripada SMK Taman Daria. Saya cuma nak kepastian, tadi ada soalan tentang untuk sesi individu, bahan yang diberikan kepada pelajar di bilik menunggu tidak dibenarkan dibawa ke dalam bilik ujian. Cuma masa taklimat kepada KP hari itu, yang saya difahamkan bahan tersebut akan dibawa ke bilik ujian. Jadi saya nak tanya kepastian lah tentang perkara tersebut. Terima kasih. Okey. Sebarang alat atau sebarang nota, walaupun nota tu soalan, tak boleh dibawa ke bilik ujian. Sebab tu calon hanya dibenarkan bacaan mentalis. Dia scan saja, dia baca sekali limbas, dia scan soalan individu tersebut.
Lepas tu dia bagi kepada guru bertugas soalan individu tersebut, dia akan masuk kepada bilik ujian. Pentaksir akan bertanya. Mungkin dekat situ calon yang akan menjawab. Sebab tu bertutur. Dia bukan menulis, bukan bertulis. Dia bertutur. Bertutur ni dia nak tengok calon tu menjawab. Jadi dia tak perlulah tengok kertas. Betulkan saya Puan Asmah, kalau saya silap, dia tak perlulah tengok kertas untuk bertutur. Sebab tu kertas tu soalan kena tinggalkan dalam bilik menunggu. Dah. Okey, Cik Zul, untuk taklimat hari tu, pelajar kan akan baca dahulu di bilik menunggu. Lepas tu sebenarnya kertas tu dia akan bawa ke bilik peperiksaan. Sebab soalan nombor 1, nombor 2 tu ada dalam petikan tersebut. Soalan nombor 3, nombor 4 baru kebat kalau bahasa Melayu. Okey, baik. Dah menjawab sebab saya tak tahu konten dia. Okey, sekarang dah menjawab soalan cikgu. Jadi kita selaraskan untuk ujian bertutur bahasa Melayu modul 1 iaitu individu, calon dibenarkan bawa kertas soalan tersebut masuk ke bilik ujian. Okey, kita selaraskan. Baik. Terima kasih Puan Asmah. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya Puan Hashimah daripada Tamarin Ring 2. Cik Zul, saya nak tanya tentang bahasa Inggeris kita ada hari pertama ada 3 sidang kan. Saya nak tanya tentang soalan tu. Untuk sidang 3 sebab dia gunakan soalan INA 1 atau INA 2. So soalan saya, siapa yang pilih soalan ni? Adakah interlokutor atau assessor yang pilih? Assessor. Maknanya pemilihan assessor yang pilih, dia akan pilih sebelum sidang 3 bermula, betul? Betul. Okey, terima kasih. Sama. Okey, baik, ada apa pertanyaan lagi? Saya nak tengok chat. Cikgu Zul, saya nak bertanya. Saya Yong dari SMK Sungai Tiram. Okey, baik. Saya nak bertanya pasal borang markah untuk bahasa Inggeris. Borang markah itu akan ada dalam sampel ke macam mana? Ke assessor kena isi nama calon ke macam mana yang berkenaan dengan borang markah tu? Okey, baik. Untuk borang markah akan disediakan oleh SU peperiksaan. Dia akan dijana atau diprint daripada SPAT. Itu peperiksaan akan masukkan nanti maklumat calon, angka giliran calon yang akan melaksanakan ujian tersebut pada hari tersebut, di stesen tersebut. Rakan-rakan terima, rakan-rakan jalankan ujian, tengok calon tu, betul nama dalam borang markah, rakan-rakan beri markah. Tulis tahu tentang borang markah. 1, 2, 3 tu akan disimpan semula selepas 3. Ada apa pertanyaan lagi? Ada satu lagi Cik Zul, nak tanya kalau possible tak kalau sidang 3 tu tak ada? Possible. Kalau untuk BI. Possible. Kita buat 3 hari tapi sidang 1, sidang 2, sidang 1, sidang 2, sidang 1, sidang 2. Tak possible. Tak possible. Tak. Maksudnya dia mesti satu hari mesti 3 sidang. 3 sidang. Okey. Dia tak boleh skip. Satu hari tu dia buat 1 sidang, 2 sidang. Lepas tu sidang ketiga dia skip, tak. Dia kena ikut flow dia. Satu hari tu mesti kena 3 sidang. Okey, alright. Tak apa. Terima kasih. Sama. Okey, ada apa pertanyaan lagi cikgu? Okey, kalau nak lebih jelas, slide yang saya terangkan pada hari ini, saya dah bekalkan kepada SU peperiksaan. Kalau rakan-rakan tak jelas, minta pada SU peperiksaan slide ni, rakan-rakan study lah. Buatlah sedikit homework. Tak faham lagi, tanyalah. Tanya pada orang yang tahu. Jangan tanya pada orang yang tak tahu. Jadi nanti tak dapat selesaikan masalah rakan-rakan. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika apa kesalahan kata itu datang daripada saya. Sesungguhnya
mana yang baik datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf jika apa yang saya terangkan ni rakan-rakan tak faham ke atau apa terguris ke atas apa yang saya talimatkan, saya mohon maaf. InsyaAllah saya doakan rakan-rakan dipermudahkan untuk melaksanakan ujian bertutur ni. Memang saya akui ini adalah kali yang pertama kita semua tak ada pengalaman untuk melaksanakan ujian bertutur ni. Untuk PT3 lain, untuk SPM ni lain. Kita tak boleh samakan ujian bertutur PT3. SPM ni lain. Jadi saya doakan agar urusan yang kita akan laksanakan berjalan lancar dan dikurniakan dengan kesihatan yang baik, kekuatan fizikal. Jadi kalau nak cerita pada kekuatan fizikal ni, masing-masing saya rasa memang telah cram dah, pack dah masa masing-masing untuk kejar habiskan silibus dan sebagainya. Jadi saya doakanlah agar semua berjalan lancar, sihat walafiat sehinggalah habis hari peperiksaan. Saya dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.